Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Walhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dapat lagi kita meneruskan kita punya podcast sembang santai kita, Aku Islam dan juga Ramadan. Alhamdulillah kita bersama kali ni, siri kali ni dengan tetamu yang agak rare agak rare sikit. Macam memang kita punya sembang ni konsep dia santai-santai je. InsyaAllah santai je. Tapi apa-apa pun sebelum kita mulakan, kita kena mulakan dengan memperkenalkan diri. Mungkin dalam kalangan penonton ni ada yang pertama kali buka channel Ikram Setiawangsa, ada yang mungkin pertama kali pun tengok apa benda dah buka sini. Jadi boleh kenalkan diri sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hukum Islam Ami Izzuddin bin Muhammad, boleh panggil Ami lah. Nak perkenalkan diri ni Background lah. Latar belakang pengajian. Sekarang kerja apa? Tu je. Dulu Alhamdulillah mengaji di Darul Quran Jakim. Kemudian sambung di USIM dalam bidang Quran dan Sunnah. Tapi kampus di Darul Quran Jakim jugalah. Kita ada kerjasama. Kemudian sambung di audit di UTM Jalan Semarak, KSIS lah kayak itu, ada kelas audit kayak itu. Mau kepada mustamik lah kita mengaji dan sebagainya. Guru, sekarang kerja sebagai guru, hakiki guru. Itulah, tak ada nak cerita. Tak ada kerja mutawif apa tak ada dah. Mutawif ada, part time ni banyak lah. Mutawif, pendakwah bertauliah. Dan tolong-tolong macam tu lah, insyaAllah. Ada tolong di bahagian Maiz sikit, ada tolong bahagian Jawi, macam tu lah, insyaAllah. Okay, mantap. Jadi itu sikit pengenalan lah. Daripada pengenalan tu, mungkin kita ada dapat soalan-soalan sikit ni. Yang pertama lah, soalan pertama ni memang semua orang dapat lah soalan ni, iaitu kalau kita tengok majoriti rakyat Malaysia ni memang beragama Islam. Tapi rakyat kita ni macam Islam dari segi keturunan. Dia memang budaya dia dah memang lahir-lahir Islam mungkin. Islam terpijak. Islam terpijak. Oh, istilah baru dia. Ingat kan? Jadi dia tidak mendapat hidayah untuk masuk Islam, tapi dia telah memang diwarisi. Islam tu Islam yang diwarisi. Islam diwarisi. Jadi mungkin kalau pengalaman sendiri, saya nak panggil apa? Saudara ke? Ustaz ke? Macam mana? Panggil saudara. Saudara Amir Izzuddin sendiri, bermula pada bila yang ada kesedaran yang Islam tu dia bukan semata-mata pada IC kita, pada ritual kita, pada amalan ibadat kita saja. Mula pada bila kesedaran tu? Ataupun belum sedar? Kalau pengalaman saya lah, di Malaysia ni, Islam, kita nak cerita tentang pengalaman beragama lah, kan? Di Malaysia ni mostlynya banyak dibentuk dalam rumah lah, kan? Ibu bapa adalah peranan paling utama lah. Dan kedua adalah guru-guru di sekolah. Cuma kadang-kadang ibu bapa yang mungkin dia tak boleh nak spend masa, jadi diberikan tugas ni pada guru-guru lah, dan ini mungkin tak berapa cukup. Kesedaran beragama tu, kalau kita tengok di luar sana, ada ramai orang yang bertenaga lah, semangat. Dia nak tolong ni, kan, Palestin dan sebagainya. Betul. Tapi masa dia nak tolong, contohlah, dia nak tolong yang jauh, tapi yang dekat terabai. Jadi dia ada macam, kita cerita macam kita sebut tahapan-tahapan tu, ataupun disiplin yang dilanggar tu lah. Jadi kalau kesedaran tu, mungkinlah bila dia dah besar, and dia tengok kawan-kawan dia boleh baca Quran. Contoh macam bulan Ramadan ni kan ada tadarus. Dia nak join tadarus tu, tapi dia tak reti nak baca. Jadi dia dah mula nak kembali pada Islam. Kebanyakannya kalau kesedaran ni adalah satu benda yang dia tak pernah ada, kemudian dia nak belajar sementara berbaki umur dia. Kalau macam saya sendiri, saya tak ada peluang untuk belajar di luar negara lah. Mesir, Jordan, Yaman, Madinah dan sebagainya. Tapi kita cuba nak cari peluang-peluang ngaji turas di Malaysia lah.
Cuma dari segi kesedaran macam tiba-tiba dapat minat nak belajar turah semua tu dapat masa bila? Ataupun memang daripada kecil memang ditanamkan dengan minat tu? Saya punya kita kata apa, surrounding ataupun sekeliling saya tidak seperti itulah. Kawan-kawan pun, kita kawan pun kawan dengan semua, mostly tak adalah yang 24 hours cerita turas kan. Bila masuk hujung degree, hujung ijazah tu, saya mula tertarik dengan pengajian turas ni sebab saya rasa ada satu kata-kata dalam bahasa Arab sebut faqidu syai' la yu'ti. Kan, orang yang tak ada apa-apa tak boleh memberi. Jadi saya rasa macam kita nak jadi pendakwah bertauliah, kita nak menyampaikan kepada masyarakat, kadang-kadang kitab yang kita nak ajar tu kita tak habis khatam lagi. Jadi kita ambil peluang lah. Jadi kita mulalah mula awal lah bahasa Arab kan, matan ajurumiyah. Lepas tu kita mula dengan matan-matan biasa lah, mula menghafal. Dan bila kita mula menghafal dan sebagainya, kita cuba cari grup-grup tu. Kita jumpa lah. Ini masa ni dah habis dah? Dah habis degree dah? Dah habis degree. So, jadi kiranya saya lambat jugalah berbanding orang lain yang mungkin dah ada ilmu alat daripada STAM, yang dah kuasai je. Jadi kita lambat sikit lah. Cuma itulah saya, bila kita bergaul dengan kumpulan-kumpulan ni, ada yang lebih muda dari kita kan. Jadi kita pun rasa macam rendah diri semualah. Kita tak boleh rasa mendepang dada sebab ialah ilmu kan. Allah SWT dalam hadis sebut qasama, Allah bahagi kan, seperti Allah bahagikan rezeki tu kan. Manusia-manusia ni ada yang dia faham cepat, ada yang ni seperti tanah-tanah kan, ada yang tanah tu boleh kepung air, ada tanah yang tak boleh kepung air. Jadi kita setiap hari berdoa. Jadi bila hujung degree tu, antara doa yang selalu saya doa lah dalam solat, kalau saya nak ilmu, ilmu yang manfaat. Jadi saya hafal dulu doa ni lah, Allahumma faqihna fid din. And then saya tambah juga Allahumma alimni al-kitab, Allahumma alimna al-kitab. And then yang ketiga saya doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini yang ulang-ulang lah. Kadang-kadang orang lain kan dia doa kan nak syurga neraka. Kadang-kadang saya terpaksa dahulukan doa ni sebab saya rasa macam kalau boleh sebelum saya mati tu saya ada ilmu lah. Betul. Itulah. Ilmu tu lebih kepada untuk kepuasan diri ke ataupun ada target nak jadi mufti ke? Dia mula-mula tu memang ada rasa macam biasalah, semua orang mula dengan, kalau saya lah mula dengan tidak ikhlas tu ada lah. Kita rasa macam nak berdebat dan sebagainya. Tapi bila dah hujung-hujung tu, ilmu ni kita rasa macam kita nak mengenal Allah dengan lebih, dan kita nak lebih, kita sebut pun insaf, lebih wasati, pertengahan. Dia tak ada nak ekstrim, sederhana lah. Jadi macam dulu kita rasa macam kalau solat tu serkapkan dada tu, orang yang tak serkap dada tu macam tak ikut sunnah ni. Tapi bila belajar fiqh Quran, berbandingan fiqh ni, ada pula macam ni, ada macam ni kan, kaki ada macam ni, ada yang tu. Jadi macam dia buka lah, kita jadi sederhana. Jadi dia sebenarnya ada satu kata-kata daripada para ulama'. Dia kata ilmu ni, masa ulama' tu cerita, dia kata kami masa belajar ilmu ni, kami belajar bukan kerana Allah, tapi ilmu tu tidak dia enggan kecuali dia akan jadi kerana Allah balik. Maksudnya kalau dia lama-lama belajar, kita boleh faham dia kata-kata, lama-lama belajar memang ilmu tu sendiri akan membentuk kita. Itu kelebihan lah ilmu. Dan memang dalam banyak-banyak doa tu, menarik buat doa tu. Dia sebenarnya dalam Al-Quran, kalau perasan lah, para anbiya ni dia tidak pernah berdoa untuk tambah apa-apa pun, untuk menambah sesuatu kecuali ilmu. Sebab Allah kata wa qur rabbi zidni ilma. Maksudnya kalau minta tambah, kita mungkin minta tambah nasi, ataupun tambah harta, ataupun tambah anak, ataupun tambah apa kan. Tapi kalau minta tambah dalam Quran ada satu je, itu minta tambah ilmu. Saya terdengar ada satu syarahan lah, seorang syekh ni, dia cerita tentang Nabi SAW ni bila berdoa tentang dunia, Nabi tak minta material ni semua, tapi Nabi tekan kepada ilmu ni. Macam satu bahagian daripada dunia ni yang kita minta, yang bersifat duniawi ialah ilmu. Dia tak ada macam minta rumah besar ke apa, sebab cakupan doa Rabbana atina fid dunya hasanah dah cukup dah. Kan, Allah berikan kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ialah semualah. Ya semualah, duit ke apa kan, anak kan. Jadi macam cakupan dia dah cukup dah. Jadi kalau macam saya ni, bila dulu-dululah kita doa tu lama tu. Sampai
Orang lain dah habis solat, kita tak habis. Kita doa lagi lama. Kita minta rumah, minta ni apa semua kan. Tapi bila dah sampai umur-umur macam ni, kita baca Rabbana Atina tu kita ulang-ulang. Sebab saya rasa macam ya lebih tenang, maksur dan sebagainya kan. Dia dah sampai umur macam tu lah, tahap macam tu kan. Oh, okey. Ini soalan yang seterusnya nak tanya sikit. Kalau tadi ada sebut tadi datang background pengajian tadi, latar belakang pengajian tu daripada Darul Quran. Biasanya orang dari Darul Quran ni akan masuk UIA. Tapi kenapa tak masuk UIA? Tu ada apa-apa? Ada apa-apa pandangan ke apa? Dia masa zaman saya masuk Darul Quran dulu 2010, ujung 2010 sebab SPM 2010. Dan ujung 2010 tu masa tu zaman PLKN kan. Okey. Kita tak nak masuk PLKN, jadi adalah niat-niat tu masuk Darul Quran. Jadi dapat Darul Quran. Saya batch Accurate. Accurate ni persijilan. So persijilan ni setahun setengah. Hafal Quran, and then di muqarrar dia ada Tibyan fi adab hamalatul Quran, and then ada tajwid sikit. Kemudian dia akan masuk UIA. Masa tu memang saya punya sebelah kaki dah UIA lah. Dan kalau saya masuk UIA, saya sambung architecture. Architecture. Architect. Dia bagi ke macam mana? Dia memang tentu. Dia dah susun lah kita punya ni, ikut kita punya. Dia bagilah kita punya minat kan. Cuma masa tu, masa ujung form 5 tu, nenek saya sebelum dia meninggal, dia bagi tahu tentang dia kalau boleh nak keturunan dia seorang ni ada belajar agama. Memang dalam saya punya grup kumpulan saya, keluarga saya ni memang tak ada yang belajar agama. Jadi mak ayah semua bukan orang bidang agama. Jadi bila nenek cakap macam tu, saya balik daripada umrah tu, first umrah saya masa form 5 tu, dah terdetik pada saya ni saya nak belajar agama. Doa nenek makbul ni kan. Itulah alhamdulillah. Tapi nenek, walaupun doa nenek makbul, nenek tak sempat tengok lah. Jadi bila habis persijilan tu, saya tak habis lah. Persijilan tu 6 bulan, and then saya terus masuk diploma. Diploma di Darul Quran. So diploma 3 tahun lah. Tapi Quran dah habis lah. Quran masa tu dah masuk juzuk 10 lah. So dia sebab semester untuk persijilan ni 3. So 10 lah. Ataupun lebih sikit lah, 15, 10 ke kan. So biasanya kita lebih lah. So diploma tu lah baru kita macam mengaji Dhabtul Quran, Rasmul Quran, yang dia ada fiqh dan fiqhul mahaji dan sebagainya lah. Semua benda yang kita belajar dalam turas kan. Macam saya bidang qiraat. So kita mau kepada perbezaan qiraat lah, lahjah dan sebagainya, qiraat. Lepas tu bila dah macam mana, dah sampai habis Darul Quran tu, barulah kita sambung ke degree lah. So Darul Quran ni saya duduk lebih kurang 7 tahun juga. Oh lama. Oh Syekhul Darul Quran. Lama juga dekat Darul Quran ni. Lepas tu masa diploma pun dapat ustaz yang tak bagi kita balik rumah. Cuti pun kena duduk kat Darul Quran. Kena mengulang dan sebagainya. Macam tu lah. Lepas tu memang termasuk USIM ke ataupun memang untuk USIM sebab dia ada kerjasama. Dia ada dua lah, sama ada fakulti tu di USIM Nilai ataupun di Darul Quran. Masih ada lagi program tu? Program tu masih ada, cuma saya dengar tahun ni dah bertambah lah. Kalau ada penonton yang tahu boleh betulkan lah. Masa zaman saya tu di USIM Darul Quran kami 3 tahun je. Kami jimat sebab kami hifzul Quran tu dah di hazaf. Kita dah boleh bawa lah dia punya tu kan. Kalau duduk di USIM hifzul Quran tu lagi sekali. Jadi dia di 4 tahun. Kira kami grade awal lah. So adalah orang tak nak pergi USIM sebab nak grade awal pun macam tu ada juga. Saya mula-mula masuk dah USIM. Lepas tu saya tukar fakulti masuk ke ni lah, ke Darul Quran. Macam tu lah lebih kurang. Okey, kita cerita tentang isu semasa sikit lah. Tengok, kalau perasan lah, saya tak adalah saya suruh buat macam mana, kita pun santai je kan. Saya nampak macam pakai baju ni dah berhari-hari kan. Tapi itu macam pakaian rasmi lah untuk sembang santai ni. Tapi nampak saudara Amir Izzudin cuba untuk mengetengahkan satu suasana yang santai ni. Ada apa-apa yang mesej yang nak disampaikan ke? Mesej lah, itulah
Saya pun nak pakai baju BDS ni. Cerita dia sekarang ni berlaku dekat Malaysia ni adalah kita sebut apa, boykot lah. Sekarang ni boykot dah banyak. Usaha boykot ni terlalu banyak sehingga kan kadang-kadang kita malu dengan apa yang berlaku di barat lah. Kan orang di barat tu boykot lebih teruk daripada kita. Kan lebih hebat dan lebih ni. Cuma di Malaysia ni dia dah ada suara-suara macam tak nak boykot. Dia dah mula tak konsisten lah. Jadi macam dia suara-suara tu kadang-kadang berpunca daripada boykot yang tidak tersusun. Ya, boykot tak bersasar, tak berstrategi, tak berilmu pun dia. Tak boleh ikut-ikut orang. Jadi macam kalau di kami ni ialah di BDS ni, Boycott, Divestment, Sanction, kita nak bawa masyarakat ni kalau boleh dia boykot dengan berilmu lah, bersasar dan strategi. Cuma masuk bersasar dan strategi ni lah kita fokus pada satu produk yang mana boleh menekankan ekonomi mereka sehingga mereka mengubah polisi. Itu yang kita nak, sebab kita tahu contoh bukan semata-mata kalau produk tu dimiliki oleh orang Yahudi kita terus boykotkan. Kalau ikutkan produk tu dimiliki orang Yahudi, banyak produk, terlalu banyak. Sampai sekarang ni ada isu kan yang saham Vanguard, BlackRock tu kan. Apa dalam Petronas lah apa. Jadi macam orang nak boykot Petronas pula. Jadi dia jadi isu tu sangat rumit lah. Jadi macam sekarang ni kita ada listkan, ada senaraikan beberapa produk. Contohnya produk yang paling dekat sekarang ni, kalau tuan-tuan puan-puan ada saudara mara yang ada, boleh ingatkan mereka juga, ialah Hewlett Packard, HP kan. Macam peringkat mahasiswa, kadang-kadang universiti pun dia beli untuk apa, dia beli laptop untuk pejabat Hewlett Packard sebab Hewlett Packard ni murah. Ingatkan sebab apa, tapi memang betul semua tempat kalau yang rasmi memang biasanya Hewlett Packard. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz kan, dia cerita pasal Palestin, dia pakai laptop Hewlett Packard. Dia cerita jadi macam alamak, dia macam ironi kan. Hewlett Packard ni dia, kenapa kita boycott Hewlett Packard? Sebab Hewlett Packard ni dia menjana ataupun dia yang kita sebut apa dia menguasakan penjara-penjara di Israel. Penjara-penjara sangat signifikan. And then lagi yang kedua adalah kad biometrik yang checkpoint di tebing barat tu. Orang Palestin kalau nak pergi satu tempat dia kena lalui checkpoint. Checkpoint tu pun dikuasakan oleh Hewlett Packard. And then CCTV, semua benda-benda teknologi lah. Kalau kita kata nak boykot semua, waste. Yang tuan-tuan kena waste betul. Itu masa mula-mula dia pun orang dah tahu, tapi tiba-tiba lama-lama dah. Tapi kita tak boleh nak boykot kan. Jadi kita boykot yang macam ni. Jadi kalau kita boleh boykot Hewlett Packard, contoh macam Puma dah berjaya. Betul. Dia menghentikan dia punya Puma tu kasut tu dia nak sepak bola, kita sepak dia keluar. Kan dia dah berjaya boykot tu. Jadi kita nak kalau boleh boykot tu ialah boykot yang berilmu lah. Dan kita sekarang ni ada banyak sumber-sumber untuk BDS ni. Kita boleh tengok lah sendiri BDS punya website. And then kita ada Malaysia pun ada wakil, kita ada Prof Nazari Ismail, yang mana dia ni Prof Nazari ni Prof Ekonomi, Fakulti Ekonomi dari UM ni memang konsisten. Tapi tak ada orang yang macam mungkin kenal dia. Biasalah orang akademik ni dikenali oleh orang dalam bidang dia lah. Orang dalam bidang dia kenal. BDS kadang-kadang di Malaysia ni mungkin sebab kita pernah ada isu kan, yang Imam Dr. Fadi Al-Bash kena tembak tu kan. Jadi mungkin ada orang tak nak bercerita sebab sensitif. Tapi benda-benda macam ni kita legasi mereka tu kita kena ingat lah. Sebab mereka tu tak pergi dengan sia-sia lah. Betul. Okey, kita ni sekarang dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni biasanya kalau masyarakat kita secara tradisinya menganggap Ramadan ni bulan puasa. Bulan puasa. Memang bulan puasa pun. Cuma bagi pengalaman saudara Amir Izzudin lah, apa yang saudara anggap ataupun rasa bulan Ramadan ni sepatutnya sewajarnya dia sebagai bulan apa? Bulan Ramadan kalau pesanan terbesar dalam bulan Ramadan ni lah, kita tengok kepada merasa kesusahan umat Islam yang lain lah. Saya terjumpa satu kata-kata ni dalam Facebook tentang, dia sebut saudara kamu ni dah berpuasa sejak 5 bulan yang lalu.
Sehingga sekarang tak buka-buka puasa lagi. Orang-orang Palestin di Gaza kan, mereka dah berpuasa sebab mereka tak ada makanan dan sebagainya. Jadi pesanan-pesanan terbesar tentang merasa kesusahan orang lain, jangan membazir makanan. Membazir makanan ni pun satu juga. Ini membazir makanan ni konsisten. Kalau dalam ikram pun kita suarakan benda ni. Semalam dengan kemarin punya podcast pun ada yang membangkitkan isu makanan di Malaysia ni. Unik betul. Bazir makanan ni itulah, dia kalau ada azam kan, dulu pernah orang ada kawan lah dia sebut, saya punya azam tahun ni tak nak masuk bazar Ramadan. Dia tak nak masuk Ramadan. Tu saya tanya dia, kenapa tak nak masuk bazar Ramadan? Sebab dia kata kalau saya masuk bazar Ramadan, saya akan beli benda yang sepatutnya. Jadi saya tanya dia apa solusi dia kata buka puasa kat masjid lah. Ikut apa yang ada. Ikut apa yang ada. Jadi dia sebab duduk kat masjid buka puasa, kadang-kadang dia ada banyak nilai-nilai lain. Dia berkenalan dengan orang, dia bercakap lagi, makan bersama-sama, solat awal waktu. Betul, solat berjemaah. Solat berjemaah. Jadi ini semua satu yang boleh boleh diamalkan lah. Nak tak nak je, nak kena ubah lah, kuat sikit lah. Betul. Ini pun satu nilai yang kita makin lama makin hilang, iaitu merasai. Kita kan kata kita puasa untuk merasai kesusahan orang yang lapar ke apa, tapi akhirnya tak jadi. Ditambah lagi dengan kita sekarang dengan tengah ada isu global ni, patutnya kita lebih kuat lagi perasaan tu. Ya, betul. Tapi makin lama makin hilang, kena diingatkan. Makin lama kena diingatkan. Okey, sebagai penutup lah, kita minta nasihat lah, terutamanya kepada generasi muda, sebab podcast ni generasi muda kan. Nasihat saya lah, sekarang ni kita banyak masalah, betul lah. Ada masalah ekonomi, masalah sahsiah kita, masalah keluarga, akar kepada masalah ni ataupun penawar bagi masalah ni adalah ilmu lah. Apa saja dia akan pulang pada ilmu. Jadi macam orang kata masalah ekonomi adalah masalah sekian-sekian orang, dia tak pandai mengurus apa semua, tapi hakikat ni adalah ilmu jugalah. Jadi ilmu ni dia tak dapat tidak melainkan dengan kita bertakwa kepada Allah lah. Allah SWT sebut dalam Quran kan, potongan ayat tu kan, wattaqullah wa yu'allimukumullah kan. Dengan bertakwa Allah tambahkan ilmu lagi lah dalam diri kita. Dan bila kita mencari ilmu ni, kita perlu Allah SWT, perlu berdoa kepada Allah SWT agar kita ni dipandu, didekatkan dengan orang-orang yang betul-betul ilmu dia Allah SWT beri, dan dia pun ada hikmah lah. Sebab hari ni ramai nak belajar. Contoh kan, ada yang kes apa, kopek udang tu. Jadi orang tengok dia pakai smart dan sebagainya kan. Jadi orang kata dia ni orang yang ni lah. Tapi hakikat dia sekarang ni dah diburu pula kan, dah didakwa ni apalah semua kan. Jadi cari guru ni kena bergaul dengan orang lah, tanya orang, tanya guru ni macam mana. Sebab kadang-kadang dia nak guru tu kalau boleh dia boleh terbang, yang boleh jalan atas air kan. Sedangkan ramai je guru-guru yang ada, kita sebut apa, karomah, yang satu hari tu dia boleh baca berpuluh-puluh buku. Itulah karomah yang sepatutnya. Masa tu berkat. Itu yang karomah yang tu kita nak. Macam Imam Nawawi kan, satu hari boleh belajar 12 mata pelajaran. Kita nak macam tu. Jadi orang hari ni dia minat yang majlis-majlis ni. Terbang lah apa semua kan. Jadi kita minta lah masyarakat supaya boleh untuk menambah ilmu lagi. Jangan berhentilah menambah ilmu, sebab ilmu je yang boleh mengeluarkan kita daripada kejahilan sekarang ni lah, daripada masalah. InsyaAllah. Okey, mantap dia punya nasihat tu. Menariknya sebab puasa kan, orang kaitkan dengan takwa juga. Tapi ramai orang lupa Kalau semalam kita cerita, ada yang sebut harta pun Allah kaitkan dengan takwa, dan hari ni kita ilmu pun dikaitkan dengan takwa. Itu pun kena buat puasa khas ni. Kena panggil siapa nak cerita pasal takwa. Perkataan takwa, bahasa dari segi bahasa semua tu. Okay, InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah. Terima kasih juga jemput. Sebab ni kali pertama kan. InsyaAllah boleh jemput lagi. Kita pun cuba juga nak mencari niche yang baru ni, nak bagi orang muda. Kita tak sebut ni dalam
dalam penonton-penonton ni mungkin kita tulis dah, tapi saudara Amir Uzuddin ni merupakan pengerusi kepada Allahu Akbar. Asatizah Ikram Selangor kan. Dan fokus dia kepada asatizah muda lah. InsyaAllah. Kita sekarang ni tengah kita cuba untuk explore mana-mana platform yang baru yang boleh menarik menyusul lah insyaAllah anak-anak muda ni. Sekarang ni kita buat podcast, kalau tahun lepas kita buat macam jilsah tu, kita buat macam jilsah tu, tapi dia punya audience dia tetap orang yang di skala umur yang macam tu. Jadi kita cuba nak cari skala umur baru. Nanti kita buat podcast. Saya salah seorang penonton lah. Kita tengoklah macam mana, insyaAllah. Apa yang penting, mudah-mudahan Allah SWT memberkati lah Amin ya Rab. kita. Amin ya Rab. Dan kita dalam bulan Ramadan ni, mudah-mudahan puasa tu menjadikan kita termasuk dalam golongan yang bertakwa, InsyaAllah. Dan yang lebih utama adalah semua amalan kita diterima oleh Allah SWT, dan kita keluar daripada madrasah Ramadan ni dengan dosa yang telah diampunkan, insyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah sampai situ untuk tetamu kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi, dan terima kasihlah kepada semua yang sudi menonton, mendengar sampai ke hujung kita punya sembang santai ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri yang lain, insyaAllah. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.